Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dahlan bin Muhammad Hamidi, nombor matrik C21B2291. Jadi pada hari ini, saya akan membentangkan slide saya berkenaan dengan tajuk tugasan saya iaitu seni alatan bunyi tradisional rebab. Okey. Jadi isi kandungan kita pada hari ini adalah kita akan melalui seksyen pengenalan, reka bentuk alatan muzik tradisional rebab dan bahan yang digunakan dalam penghasilan rebab. Okay, jadi saya akan bercerita sedikit tentang pengenalan mengenai alatan muzik rebab ini. Jadi pada awalnya, kalau kamu semua nampak di bahagian sebelah kiri ini, Afghanistan punya peta. Jadi rebab ni sebenarnya adalah alat muzik yang pada asalnya berasal daripada Afghanistan. Jadi perkataan rebab ni pula adalah bermaksud busur, iaitu panah. Jadi rebab tu sebenarnya adalah satu perkataan yang berasal daripada Afghanistan dan juga alatan muzik tu juga berasal daripada Afghanistan. Jadi macam mana alatan muzik ni boleh tersebar sehingga ke tanah Melayu iaitu Kelantan adalah melalui perdagangan ketika mereka datang ke tanah Melayu untuk melakukan perdagangan dan pada masa itulah tersebarnya alat muzik ini di mana ketika mereka hendak menarik perhatian orang dengan memainkan alat muzik ini membuatkan orang-orang di kawasan perdagangan itu tertarik dengan alat muzik tersebut. Okey, ini adalah satu bentuk ataupun boleh dikatakan rupa rebab di mana ada setengah orang tak tahu kan rebab ni macam mana rupa dia sebab ia adalah alatan muzik yang tradisional. Jadi setengah orang mungkin tidak pernah melihat alatan muzik ini. Jadi kenapa saya mengatakan rebab ini dia ada sinonim dengan bahasa Afghanistan. Rebab adalah bermaksud busur. Jadi kita boleh tengok bentuk rebab ni dan juga alatan penggesek untuk menggesek tali tangsi di rebab ni sama rupanya dengan busur. Seperti kita boleh lihat dia punya persamaan kan. Okey, macam mana caranya untuk bermain rebab ni? Baiklah, rebab ni cara dia adalah dengan menggesek tali tangsi. Seperti kita boleh tengok gambar di slide ni, ada adalah viola dan juga bawahnya adalah alatan muzik yang sama seperti viola. Di mana alat muzik ni kedua-duanya cara permainan dia sama dengan cara bermain rebab iaitu dengan menggesek tali tersebut serta menekan not-not yang mereka ingin dihasilkan oleh bunyi daripada rebab ataupun alatan muzik yang mereka ingin mainkan. Jadi sekarang ni kita akan tengok persembahan tradisional ataupun permainan tradisional yang sering menggunakan alatan muzik rebab ni. Jadi seperti yang kita nampak, yang saya tunjukkan sekarang ni, ini adalah permainan wayang kulit di mana ia adalah satu permainan yang sering dimainkan di Kelantan kerana ia adalah permainan tradisional. Jadi di mana kalau kita lihat persembahan wayang kulit ni, kita akan nampak akan ada satu bunyi latar belakang mereka tu, bunyi yang sangat unik bukan? Jadi bunyi itu adalah sebenarnya alatan muzik yang datang daripada rebab. Kerana tanpa rebab, permainan ataupun persembahan tradisional ni takkan ada dia punya seni ataupun dia punya perasaan seperti perasaan yang macam menarik. Dan juga kalau tak ada alat muzik rebab ni, permainan wayang kulit ni takkan dapat menarik perhatian orang ramai. Dan di sebelah sini pula adalah tarian makyong, di mana tarian makyong ni sering menggunakan alatan muzik rebab untuk menjalankan diorang punya tarian. Sama juga seperti wayang kulit, jika tidak ada rebab, maka tarian makyong ini tidak akan sempurna kerana bunyi alatan muzik rebab itu adalah seperti nyawa permainan ataupun persembahan tradisional ni. Jadi ia amat penting juga untuk persembahan ni. Dan di bawahnya adalah
menunggu Cik Siti. Di mana permainan ni sangatlah tidaklah seperti seringkali dimainkan. Tapi ia juga sangat famous dengan adanya alatan muzik rebab. Kerana mereka juga menggunakan rebab untuk menjalankan permainan ini. Di mana permainan ini seringkali mereka untuk mengubat orang sakit. Di mana permainan ini jaranglah untuk dipersembahkan. Tapi ia tetap sinonim dengan permainan tradisional ataupun persembahan tradisional. Jadi sekarang saya akan bercerita tentang reka bentuk alatan muzik rebab ni. Jadi rebab ni terbahagi kepada 4 bahagian, di mana ada bahagian kepala, sini bahagian kepala, bahagian batang, bahagian tumit dan juga bahagian penggesek. Di mana setiap bahagian ni sangatlah penting untuk menghasilkan rebab ni, kerana setiap bahagian ini berpengaruh dalam bunyi alatan rebab ni, kerana tanpa setiap bahagian ni tidak akan terhasil bunyi yang unik daripada alatan muzik rebab ni. Jadi saya akan bercerita tentang part-part bahagian badan rebab ini. Sekarang kita akan melihat bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan alat muzik rebab. Jadi pertama sekali adalah kayu tembusu, di mana kayu tembusu ini digunakan pada bahagian kepala. Jadi bahagian tembusu ini kelebihannya adalah ia keras dan juga amat sesuai untuk pembuatan rebab. Jadi jika ada berlaku apa-apa hentakan, pukulan ataupun dibiarkan dalam jangka masa yang lama, ia tetap akan bertahan kerana ia sukar untuk rosak. Jadi kayu tembusu ni amat sesuai untuk pembuatan rebab. Jadi yang kedua adalah kayu nangka, di mana kayu nangka ini digunakan dalam pembuatan bahagian badan. Jadi kayu nangka ini sesuai dalam mengolah kayu ini menjadi alatan muzik rebab. Jadi disebabkan ia mudah untuk diolah, ia dapat digunakan dalam alatan muzik rebab, dan juga warna kuning yang berada di tengahnya amatlah menarik untuk daya tarikan alatan muzik tersebut. Jadi seperti kita lihat, kebanyakan alatan muzik seperti gitar juga menggunakan kayu nangka ini disebabkan badannya yang mudah diolah, kuat dan juga warna kuning yang menarik dapat menarik perhatian ataupun fizikal alatan muzik tersebut. Sama juga konsep itu diterapkan di dalam alatan muzik rebab. Jadi yang ketiga adalah kulit lembu. Jadi seperti yang kita tahu, kulit lembu, kulit kambing sering digunakan dalam pembuatan alat muzik. Jadi kulit lembu ini juga akan dijemur dan kemudian dijemur dalam jangka masa beberapa hari. Selepas beberapa hari mereka akan letakkan pada bahagian rebab itu. Jadi apabila mereka menggesek alatan muzik rebab itu dapat menghasilkan bunyi yang menarik disebabkan adanya kulit lembu ini. Jadi bunyi yang menarik dan unik dapat dihasilkan. Dan yang keempat adalah kayu senar. Kayu senar ini akan diletakkan pada bahagian tumit, dan juga kayu ini berbau wangi dan juga sangatlah penting kerana ia diletakkan antara kepala dan juga pengikat. Di mana pengikat ni bermaksud tali tangsi daripada bahagian kepala hinggalah ke bahagian tumit ini akan diikat, dan juga di tengah-tengahnya adalah kayu senar. Jadi amat pentinglah kayu senar ini untuk kemudahan kayu tangsi itu. Jadi kayu tangsi dapat dimainkan dengan bunyi yang unik disebabkan adanya kayu senar ni juga. Jadi yang kelima adalah pohon belimbing. Pohon belimbing ini digunakan untuk menjadikan bahagian tempat pengikat tali tangsi. Di mana seperti yang kita nampak tadi, ada alatan yang digunakan untuk menggesek tali tangsi. Jadi pohon belimbing inilah yang digunakan kerana ia mudah untuk dilentur, dan disebabkan mudah dilenturlah mereka menggunakan alatan
pohon ini sebagai bahagian untuk menggesek tali tangsi di mana mereka akan bermain rebab itu sambil menekan not yang mereka mahukan serta menggesek menggunakan pohon belimbing ini yang telah diikat dengan tali tangsi. Dah, itu saja daripada saya, Muhammad Dahlan bin Muhammad Hamidi. Terima kasih.